Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amin. Ya Latif. Wa syuhratun qad atat fil kafirina lahum jubnul khanaziri la yuqda bi syuhratihi. Dia kata apa? Oh, di sini wa syuhratun dalam nuskah apa? Syubhatun ke wa syuhratun? Syubhatun. Di sini guna wa syuhratun. Wa fi nuskah wa syubhatun. Betul, dia memang ada nuskah. Maksudnya, tapi kalau dalam kitab fiqh dia memang gunakan ta'bir syuhrah. Maksudnya masyhur, dimasyhurkan, dipopularkan. Sesungguhnya telah datang ia apa? Ia kemasyhuran itu. Ataupun ia syubhat tadi. Apa syubhat? Fil kafirin. Pada orang kafir. Apa dia masalah dia? Lahum, bagi mereka, jubun yang dibuat daripada babi. Maknanya ada dengar desah-desuh bunyi kata ini cerita kat belah Mesir itulah. Baru wakil musannif ni. Memang banyak kitab yang nukilkan masalah. Dia kata ada jubun yang datang daripada Syam yang dibuat oleh orang kafir dan dia orang ni buat daripada khinzir, daripada amfiha khinzir. Amfiha khinzir. Maka macam mana? Macam mana kita nak berinteraksi dengan jubun yang datang daripada tempat tu, yang dengar bunyi masyhurnya katanya mereka ni buat menggunakan khinzir, anfiqatul khinzir. Maka dia kata dalam masalah macam ni la yuqda bi syuhratihi atau la yuqda bi syubhatihi. Tapi syuhrah lagi bagus lagi. Kita tak akan buat keputusan berdasarkan kemasyhuran macam tu selagi mana kita tak yakin dia datang ataupun dia buat daripada khinzir. Maka la yuqda, semata-mata syuhrah tersebut. Kita tak boleh buat keputusan mana-mana jubun yang datang daripada tempat yang kata masyhur dia buat menggunakan khinzir, maka kita hukum dia tu khinzir lah. Maka bila khinzir najis lah. Tak. Dia kata sebab apa macam tu. Dia kata musannif kata id qala li siqatun, telah berkata kepada aku oleh satu orang yang boleh dipercayai. Dia kata apa? Innal muluka lahum jubnun yakhussuhum minhu li'izzatihi. Orang tu bagi tahu sesungguhnya raja-raja, maksud raja tempat tu yang kata orang kafir buat jubun daripada khinzir tu, raja-raja mereka ada jubun yang khas untuk mereka. Mereka ada jubun yang khas untuk mereka. Maknanya memang jubun tu dibuat untuk raja-raja. Minhu ay minal khinzir. Yakhussuhum minhu. Lahum jubunun yakhussuhum minhu ay minal khinzir. Ataupun min khinzir lah sepatutnya. Maknanya dia kata ada orang boleh percaya beritahu aku yang kata jubun-jubun yang buat daripada khinzir ni orang sana buat untuk raja mereka. Dan jubun yang daripada khinzir ni tidak masyhur penggunaannya di kalangan orang awam. Jadi dia maknanya dia melemahkan lagi sangkaan tadi lah. Sangkaan tadi tu kata jubun tu buat daripada khinzir. Tapi ada orang yang boleh percaya kata jubun yang buat khinzir tu hanya dikhaskan untuk muluk sahaja, untuk raja sahaja, tidak dijual secara umum untuk awam. Jadi mengurangkan lagi kita punya syak sangka tu yang jubun sampai kat kita tu adalah daripada jubun yang dibuat daripada khinzir. Itu maksud dia. Okey. Wa syan'atun. Wa syan'atun dia kata syan'atun ila amrun syani' ataupun au syahir. Maksudnya adalah sesuatu yang masyhur ataupun adalah sesuatu yang buruk. Apa dia? Apa dia yang syan'atun tu? Milhuhu fihi najasa min jildil khanazir la yuqda bi syan'atihi. Ni sama juga ni. Tapi boleh guna untuk vaksin lah. Ibarat
Maksud orang kata vaksin ni buat daripada najis, khinzir. Bunyinya macam itulah. Tapi yang pastinya tak tahu. Tapi masalahnya memang boleh tahu pun. Sebab data-data untuk tahu apa asal usul vaksin tu memang ada. Memang sebahagiannya pun buat daripada khinzir ke, ataupun buat daripada, ada yang satu doktor tu sebut buat daripada janin. Dia punya apa, tapak tu, medium dia, tapak semayan dia lah, ataupun daripada kera. Ada lah. Maknanya, dan memang diakui pun memang dia adalah najis. Cuma soalnya dia tu masuk kategori dimaafkan ke tidak. Point dia kat situ, kan? Maknanya untuk tujuan apa yang dibuat vaksin tu, kita katalah dia memang pasti buat daripada najis. Maka adakah dia masuk kategori dimaafkan ke, atau ke tak dimaafkan? Kat situ dia punya bahas dia, kan? Setelah kita bersetuju dia tu buat daripada khinzir. Maksudnya dia punya keperluan tu adakah sampai ke tahap yang mana tubihul mahzurah, adakah sampai ke tahap dia itu. Tapi ada orang kata tak, dia bukan najis. Jadi kalau dia bukan najis, dah tak adalah perbahasan tentang masalah tubihul mahzurah ke tak mahzurah. Cuma dibahas masalah ni dulu, ada orang mewajibkan dan seumpamanya. Okey, dia kata wasyan'atun, dia kata milhuhu. Dia ada satu isu lagi tentang masalah jubun juga. Jadi panjang tajuk jubun. Dia kata ada masyhur kata garam yang guna letak dalam apa, dalam susu tu, yang buat jubun kan masin. Garam yang digunakan untuk buat jubun tu, milhuhu, dalam garam tu ada najis. Najis tu datang daripada kulit khinzir. Maknanya mungkinlah proses garam tu untuk putihkan ke apa ke, maknanya daripada kulit khinzir. Memang maksudnya ada bunyi macam tu ceritanya. Katanya garam yang ditabur dalam susu untuk menghasilkan jubun, garam tu datang daripada kulit khinzir. Najis yang datang daripada kulit khinzir, maknanya adalah ambil benda-benda ke bakteria ke benda apa daripada kulit khinzir, maka untuk penghasilan garam tersebut. Maka dia kata la yuqdah, tidak dihukum, tidak diputuskan berdasarkan benda yang masyhur tadi. Sebab dia kata berdasarkan kaedah asalnya suci. Selagi benda tu hanya bunyi, belum sampai ke tahap tahakkuk, belum sampai ke tahap pasti, kita hukum asal sesuatu adalah suci. Kemudian dia kata ada lagi kasyan'atin waradat fil juh. Seperti mana ada satu perkara yang buruk, yang mana masyhur juga, yang ada bunyi juga, datang pada masalah apa? Iaitu pada masalah juh. Dia kata juh ni adalah sejenis kain yang bulu yang datang daripada negeri orang Ajam. Dia datang melalui Turki. Maksudnya ada bunyi juga juh ni. Juh ni maksudnya kain kumash yang bulu. Dia kata kumash tu maksudnya dalam pembuatan dia tu ada menggunakan lemak babi. Mungkin untuk tampal ke apa ke, ataupun untuk bagi dia sejuk lagi ke. Boleh dia tampan sejuk, dia ada apa ni, salad dengan lemak babi ke contohnya. Sebab babi banyak dia punya penggunaan dia, ujian daripada Allah untuk orang beriman, kan? Sebab itu orang tanya kenapa babi banyak penggunaan, sebab itu ujian untuk Allah, ujian daripada Allah. Tengok kamu nak ambil dia ke, nak menghasilkan dunia dengan sebab babi ni, ataupun untuk dengar perintah aku supaya jangan makan, jangan ambil, jangan bergaul dengan babi. Jadi kasyana'atin waradat fil juh. Apa kasyana'ah yang bunyi itu? Iaitu inna bihi syahmal khinzir. Pada juh tu dia ada syahmal khinzir, syaham, lemak khinzir, khanazir. Maka sama juga dia kata la yuqda bi sihhatihi, selagi mana tidak ada tahakkuk, maka la yuqda, kita tak akan putus kesahihan berita tersebut. Kita kekal hukum asal sesuatu adalah suci. Okey, wazibaq qila fi jildil kilabi ata illam tahaqqaq fabi' wahkum bi tuhratihi. Begitu juga zibaq. Zibaq tu apa? Allah pun ni saya ada tulis zibaq tu apa? Raksa ataupun uranium. Zibaq ni dalam kitab lama sebut zibaq kan. Raksa. Jadi ada orang kata raksa ni dia ni datang
di atas kulit khizir, mungkinlah medium rasa ke apa, maksudnya ada kena dengan kulit babi, kulit anjing. Maka dia kata illam tahaqqaq, kalau kamu tak pasti kejadian dia ada melalui proses, melalui pada kulit apa, kulit kilap ni, maka illam tahaqqaq, kalau kamu tak pasti, fabi', kamu boleh jual, dikira rasa itu suci. Wahkum, hukumlah dia bituhrati. Jadi ini semua contoh yang kita boleh aplikasikan kepada banyak masail yang mana datang bunyi sekali lagi tak pasti. Macam-macam lah. Ada orang kata NSK jual begini campur dengan babi. Jadi boleh tak kita beli? Contohnya kan, kata bercampur makanan basah ni dengan, hukumnya boleh beli. Selagi tidak pasti, hukumnya kita boleh beli. Apatah lagi kalau berita tu datang dari siapa yang kita tak pasti, lagilah viral tu tidak boleh diterima kan. Orang tu sikoh ke tak sikoh, boleh percaya ke tidak percaya, ini sekadar hukum dalam fiqh kan. Okey, wajubnatun nufihat min maitatin najisat Abu Hanifah tatahhar kull jubnatihi. Dia kata jubnah, wajubnatun nufihat. Jadi dia kata wajubnatun nufihat min maitah najisat. Jubun yang mana nufihat tu maksudnya diletakkan dalam anfihah lah. Jubun yang diletakkan dalam anfihah, yang kata kantung dalam perut tu, dia buat daripada anfihah bangkai. Bangkai yang najis. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah kata jubun yang dibuat daripada anfihah yang bangkai itu tahhar. Imam Abu Hanifah telah menghukum suci semua jubun yang jenis macam tu. Maksudnya yang dibuat daripada anfihah maitah najisat. Faham tak? Maknanya di sini dibawa qaul Abu Hanifah untuk menyatakan kalau dia dibuat daripada situ, dalam mazhab Abu Hanifah hukumnya suci. Di sisi kita wa indana najisun, di sisi kita dia adalah najis, la syakka fihi, tidak syak padanya, wama, dan tidaklah jubun, keju majus, orang yang majusi, lana, bagi kita halal, seperti mana tidaklah halal sembelihannya. Sebab tu masa mula-mula musannif dia letak syarat jubun orang kafir yang halal dia punya sembelihannya. Jadi dia kata di sini dia balas kat sini lah, jubun yang dibuat oleh orang majusi yang tidak halal sembelihannya, maka jubun tersebut kita hukum adalah najis. Okey, sal, kamu tanyalah, in syakakta 'anil jubun ladzi khulitat biladuhu bimajusin khaufa hurmatihi. Kemudian dibuat masalah, macam mana pula jubun yang datang dari negeri yang penduduk dia ada orang majusi. Majusi contoh, maksudnya ada orang Buddha, ada orang yang bukan ahli kitab lah, yang datang daripada negeri yang bercampur. Okey, jubun datang daripada situ, kita tak tahu datang daripada orang Islam ke, datang daripada ahli kitab. Maka dia kata sal, kamu tanyalah, sekiranya kamu ragu berkaitan dengan jubun yang dicampur negerinya dengan orang majusi. Maksudnya penduduk negerinya bercampur dengan orang majusi, hanya sebagai contoh saja. Khaufa, kerana apa kena tanya? Khaufa hurmatihi. Ini bila ni? Ini bila orang bukan Islam lagi banyak daripada orang Islam, ataupun sama banyak. Tapi kalau orang Islam lebih, maka kita tak perlu, hukumnya halal. Dia masalah jubun ni sama masalah daging, kan? Masalah daging, masalah ni dibahaskan tentang dalam Fatwa Brunei pun dia ada masalah daging yang datang daripada negara orang bukan Islam, kan? Jadi dia ambil ibarat tentang masalah daging tu datang daripada negara, ada kan kita lama, datang daripada negara yang orang Islam ghalib ke, orang Islam tak ghalib. Tapi kalau contohnya Australia, memang orang bukan Islam ghalib, tapi dia datang daripada kilang, contohnya yang telah diberi pengesahan oleh orang yang siqah. Sebab tu kalau negeri yang orang bukan Islam ghalib, maka kita kena tahqiq. Kita kena tahqiq daging tu datang daripada syarikat yang telah diberi cok halal ataupun tidak, maka kita perlu tambahan mukhbir. Tapi kalau datang daripada negeri yang kebanyakannya orang Islam, maka kita boleh makan tanpa perlu tanya apa itu dia punya babik dia. Dia kata illam tajid mukhbiran anha idza saqatat
fajubnatun najisat qalu kalahmati. Kan dalam kitab ada masalah kalau jumpa daging. Jadi daging ini kita tak tahu. Ini datang daripada orang yang Majusi ke, datang daripada orang Islam ke? Sama lah daging ini datang daripada orang Islam ke, ataupun datang daripada orang yang mana sembelihan dia tak halal ke? Kalau negara yang ghalibnya orang Islam, daging tu dihukum suci. Sama juga macam daging jual kat pasar. Mana kita tahu? Dia sembelih atas mana kita nampak kan? Tapi kalau yang jual tu orang Islam, kita hukum dia adalah suci. Bagi hukum zahir. Fajubnatun najisat. Mereka kata kalaulah dia itu jatuh dan kita tak tahu nak tanya siapa, tak ada siapa yang boleh khabarkan datang daripada mana, maka najisat, hukumnya najis. Mereka kata hukum ni sama macam daging, sama. Daging yang dipanggil ditemui, maka daging itu dihukum najis kalau negerinya itu bercampur dengan orang bukan Islam dan banyaknya orang bukan Islam ataupun sama banyak. Wa in jahilta, kalau kamu tak tahu, liman hadzal jubun. Ni jubun ni datang daripada siapa? Fa'an ba'd as-sahabati sal anhu li hautatihi. Dalam masalah jubun ni, kalau kamu tak tahu, liman hadzal jubun, ada dua mazhab di kalangan sahabat nak menangani masalah ni. Ada sebahagian sahabat macam ni, sebab diriwayatkan daripada sebahagian sahabat, hukum dia apa? Hukum dia kita kena tanya. Sal anhu, tanyalah oleh kamu tentang jubun itu. Anhu kembali kepada jubun. Itu dia kata dalam masalah ini ada dua pendapat sahabat. Dalam masalah jubun yang tidak diketahui ini, maka dia kata, satu kata sal, kena tanya. Li hautatihi, untuk ihtiyat. Hautah maksudnya ihtiyat dalam soal ini, supaya kita pastikan ia datang daripada orang yang Islam atau orang ahli kitab yang halal sembelihannya. Wa bahrum, tapi Ibnu Abbas pula dia berpandangan lain. Wa bahrum maksudnya Ibnu Abbas. Bahar apa ni? Baharul ilmi kan. Wa bahruhum, lautan mereka, itu Ibnu Abbas. Mereka sahabat telah berpandangan. Ibnu Abbas kata dalam masalah ni apa? Tarkas soal, tak payah tanya. Tak payah, tak perlu tanya. Makan je. Fakul, makan je. Fa innahu qad ra'a taghliba tuhratihi, kerana beliau berpandangan dalam masalah ini kita ghalibkan, kita beratkan belah apa? Belah suci. Di bawah ni bi tuhratihi. Okey. Di sini dia kata kalaulah didapati jubun yang tercampak di satu negeri, maksudnya maka hukumnya najis. Seperti mana kalau didapati potongan daging yang terbiar. Kalaulah didapati potongan daging negeri orang Islam, maka hukumnya fa hukmuha, hukumnya najis juga. Kita lain sebut lain. Hukumnya najis juga. Betul lah. Masalah dalam ikna pun dia kata bila daging tu kita jumpa terbuang, kita nak hukum suci ke najis, maka walaupun negeri tu ghalibnya orang bukan orang Islam, kita hukum najis juga. Sebab apa dia kata? Kebiasaannya, satu, asal daging belum sembelih lah. Kalau pakai kaedah asalnya daging belum sembelih lah. Yang kedua, dia kata kalau daging tu sampai dibuang kat tepi jalan, kalau daging tu elok, orang tak buang kan. Jadi dengan qarinah macam tu, maka dia panggil lahmun mulqa tu dihukum sebagai apa? Sebagai najis. Tapi kalau daging tu ada di tempat yang terhidang, contohnya kenduri, orang jamu apa semua daging ni, dia bagi kat kita, maka kita hukum itu adalah suci. Kalau orang Islam bagi, kita hukum itu adalah suci. Jadi kalau mungkin Islam bagi, kita kena tanya dia kan. Sebab orang Islam asalnya benda tu tidak suci, kecuali dia tu ahli kitab. Sebab ahli kitab zahirnya dia menjaga soal apa? Daging tersebut. Di tempat kita tak ada ahli kitab kan. Okey, habis. Jadi ini sebetulnya boleh dikembangkan lagi. Sekarang ni kita tengok musannif dia nak bawa tentang kaedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada lagi sikit. Wasalli fi saubin man abda tamajusahu wa kullu jukhin tara fa'mal li lubsatihi.
Dia kata semayanglah di dalam pakaian, maksudnya menggunakan pakaian orang yang menzahirkan kemajusiannya. Maksudnya kita boleh semayang menggunakan baju orang majusi. Dia sekarang masalah dalam kitab pun ada. Selagi mana kita tak yakin najis, pakai baju dia tu kira boleh kan? Kemudian wa kullu, setiap yang kamis suf yang buat daripada kan juh tadi. Wa kullu juh, semua juh iaitu kamis yang dibuat daripada bulu, tara yang kamu tengok, fa'mat, maka pergilah dengan sengaja ataupun qasadkanlah. Fa'mat itu maksud faqsid, qasadkanlah untuk kamu memakainya. Sama. Maksudnya kalau selagi tak yakin najis, walaupun ada bunyi kata dia tu ada diselek dengan lemak najis, tetap kita hukum baju itu adalah suci. Wa kullu syai'in tara fi suq minhu fakul. Senang kat sini. Kaedah. Dia kata semua benda yang kamu jumpa kat pasar kamu boleh makan selagi kamu tak pasti tu najis ke tak. Kan? Kedai Cina, kedai Melayu, kedai India semua boleh makan. Wa kullu syai'in tara fi suqi minhu fakul watruk su'alaka, tinggalkanlah olehmu akan menanyakannya, watba', dan ikutlah kemudahan syariatnya, watba' yusrah syir'atihi. Hatta tara najasan au khubra dhi siqatin 'anil 'iyani wa 'an 'adlin bi ru'yatihi. Maksudnya kamu boleh makan semua benda tu sampai bila? Sampai hatta tara najasan. Yang bila kamu tak boleh makan kalau kamu tengok dengan mata kamu sekali najis tersebut. Yang pertama, hatta tara najasan. Au kamu tak tengok tapi kamu diberitahu oleh satu orang yang boleh dipercayai tentang kenajisan benda tu. Maka benda tu kita hukum najis walaupun kamu tak tengok dengan mata kepala sendiri. Sebab kita hukum dengan tengok ataupun dengan orang bagi tahu. Dua itu adalah sumber hukum, sumber ilmu. Hatta tara najasan au khubra zi siqatin 'anil 'iyan. Dia tu bagi tahu dengan dia tengok. Bukan dia bagi tahu pula, ada orang bagi tahu kat dia pula. Orang bagi tahu tu siapa pula kena tanya, siqah ke tidak? Orang yang siqah tu dia bagi tahu 'anil 'iyan, dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Wa 'an 'adlin bi ru'yatihi. Ataupun orang yang siqah tu dia dengar daripada orang adil juga. Dia tu ambil daripada orang yang adal. Orang adal tu tengok ataupun tak apa. Maksudnya hujungnya ada tengok lah. Jangan pula sampai hujung orang yang hujung tu kata saya sangka je. Tak edil juga kan. Kita nak yang hujung tu pun iyan. Sama ada kita tengok mata kepala sendiri atau kita dengar berita daripada orang tu, dengar pula berita juga daripada orang percaya, tapi hujung tu mesti iyan. Baru jadi. Kalau hujung tu dia saya rasa je. Saya ni untuk negara umat Islam ke atau boleh pakai luar negara ke? Tak boleh. Boleh. Luar negara tak boleh. Kalau khususnya benda yang bersifat daging lah, luar negara. Tapi kalau makanan yang bukan berasaskan binatang boleh. Kalau benda makanan yang berasaskan binatang, hukum macam daging. Hukum macam daging. Daging kan kaedah ada kalau negara orang bukan Islam, maka hukumnya kita hukum asal dia adalah najis. Itu yang dia orang guna kaedah masalah gelatin tu. Masalah gelatin kalau datang daripada orang negara bukan Islam, kita hukum asal dia adalah najis. Sebab dia guna daripada binatang. Binatang asalnya tidak disembelih kecuali kalau pasti. Tapi kalau negara orang Islam, hukumnya suci. Jadi kena bezakan makanan tu ada asas binatang ataupun tak ada. Kalau asas binatang tak boleh. Selain tu macam nasi. Nasi semua boleh lah. Macam contohnya ada sepupu pergi New Zealand kan, makan fries. Boleh makan fries. Tapi minyak tu pakai rupanya minyak tu pakai babi. Sudah. Fries tapi minyak tu. Jadi jangan tengok fries tu je, minyak yang digunakan tu kalau berasaskan binatang je, kalau daripada orang Islam kita lebih. Kan? Sebab macam jubun, sebab itu isu jubun disamakan dengan daging. Kenapa? Jubun disamakan daging sebab jubun menggunakan medium binatang. Jubun tu dia menggunakan medium binatang. Minyak dia ada kaitan. Minyak apa? Minyak tu dia ada kaitan dengan binatang dia sebut goreng. Tak, minyak tu memang buat dari babi. Memang yang tu yang kes yang ni memang betul.
dibuat daripada ada lemak-lemak babi ke apa ke. Ada sedap sikit. Yang tu memang dia tahqiq, memang maksudnya kalau dia tulis ini daripada daripada khinzir. Tak boleh. Macam minyak ghee kan? Minyak ghee tu, minyak ghee tak susu. Dia bukan daripada lemak binatang kan? Tapi yang tu memang dia telah confirm. Jadi maknanya macam mana mulut dengan sama ke apa semua. Okey. Seterusnya da'il muwaswisa la tas'alu an khuluqin wa salli wahdaka la tarda bi qudwati. Dia tinggalkan orang yang waswas, kamu jangan tanya dia tentang suatu perkara, suatu akhlak apa sepatutnya kamu buat, sebab jawapan dia tu tak tepat. Sebab dia akan bagi jawapan yang lebih. Yang sepatutnya tak perlu sampai tahap macam tu pun. Biarkan dia wasalli, kamu sembahyang seorang diri. Sebab tu antara kita kata makruh sembahyang belakang orang yang waswas. La tarda, yang kamu rasa redha dan qudwah. Yang kita sebenarnya tulis tentang masalah muwaswis menjadi imam, makruh sembahyang belakang dia. Kerana la khusyuk. Kenapa makruh sembahyang belakang dia? Sebab dia ni sembahyang tak ada khusyuk, duk fikir tu, duk rasa ni. So kita sembahyang belakang dia kurang pahala kita juga, sebab dia pun kurang khusyuknya. Itu wajah kenapa da'i muwaswisa. Wasyakku yatruku, dan syak datang kepada hati dia, kepada dia ma'al iyan li naqsin fi ghazirati. Dia kata orang yang muwaswis, benda yang dia tengok dengan mata pun dia syak juga. Sampai dia syak pada benda yang dia cakap sendiri. Dia boleh syak, aku talak isteri aku ke tidak. Dia sampai satu tahap dia boleh jadi waswas dalam syak, dalam talak. Padahal benda tu kan dia yang cakap. Macam mana pula dia boleh syak dia ada cakap ke tidak. Tapi dia kata dia syak datang pada dirinya ma'al iyan, dalam keadaan tengok benda yang depan mata pun boleh jadi syak juga. Apa punca dia? Linaqsin, kerana ada kekurangan pada gharizatihi. Gharizah maksudnya tabiat diri dia, ada masalah kacau pada jiwa dia, sehingga dia punya fikiran macam tak waraskan. Benda yang depan mata dia kata tak ada, sedangkan benda tu depan mata. Itu disebutkan sikit. Okey, kemudian kita bawa masalah taqdimul asal 'ala al-ghalib. Wa kalbatun adkhalat ra'san laha bi'inan wa akhrajat fama rutban bi bilati fama'u tahirun wal aslu ma walagat fi rawdatin qalu fahkum bi sihhati. Dia kata kalau anjing masukkan kepala dia dalam inak bekas, kemudian dia keluarkan, masa keluar mulut dia basah. Tapi kita tak tahu lah mulut dia tu basah bila. Masa dia masukkan kepala tu mungkin dah basah awal dah, mungkin basah sebagian air, tak pasti. Maka air dalam tu kira hukum suci. Lebih macam tu. Kecuali kalau memang sebelum dia masukkan tu memang mulut dia kering, masukkan kepala keluar basah, itu memang confirm air dalam, tak ada air lain dah kan. Tapi kalau kita datang nampak dia keluarkan kepala dia, mulut dia basah, kita pun tak pasti itu air dalam ni ke ataupun air lain. Maka kaedah dia asal air itu suci. Kita tak akan hukum najis dengan sebab benda yang tak pasti. Jadi ini yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdahnya. Waqis bihi ghabiran fal asla ma taraku bi ghalibiz zan ma' ta'kid zinnati. Dia kata kiaskanlah dengannya, dengan kaedah tadi ghabiran. Ghabiran ni maksudnya benda-benda yang lain. Maksudnya benda-benda yang lain yang seumpama dengan masalah ni, maka kamu kiaskan, sama je. Waqis bihi maksudnya dengan bau yang saya sebut tadi, masalah anjing tadi yang masukkan kepala, kamu kiaskanlah dengannya akan ghabiran, maksudnya benda-benda yang lain. Ma baqiyah, kiaskan. Fal asla ma taraku. Asla, bukan fal aslu, fal asla. Ulama tidak meninggalkan asal, maksudnya hukum asal, dengan ghalib zan, bersama dengan kuat zan. Macam kita sebut tadi lah, masalah baju budak kecil, baju orang gila, baju orang kafir. Walaupun ghalib zan yang dia orang tak jaga kesucian, tapi tetap ulama tidak meninggalkan kaedah asal sesuatu adalah suci. Itu maksudnya fal asla ma taraku bi ghalibiz zan ma ta'kidi zinnati. Itu ulama tidak terus konsisten pegang kaedah al aslu fil asya' at-taharah, walaupun dalam masa yang sama ada berat. Bukan yakin, kalau yakin memang terus dibuang asal kan. Asal ni dia hanya akan dikalahkan dengan yakin, maka terus tinggalkan asal, kita pergi kepada yakin. Tapi kalau yang belas ini zat, beratlah, maksud 70%, tetap kita guna kaedah asalnya adalah suci. Nampak?
Itu yang saya sebut tadi, bila berlaku ta'arud antara asal dan juga zahir dia panggil ataupun ghalib. Lau jaa man syughilat bil lahmi zimmatu faqala talibuhu za lahmu maitatihi faqala bal tahir wal yadu tashhadu lah li fal aslu tahrimuhu illa bi hujjatihi wal far'u fi adabil lil hakimina rawa abbaduna waz zubairu dha bi muskati wa darimi fil istishhad qala bi wa qala fil jildi la yuqda bi tuhrati. Dia kata kalaulah datang satu orang yang disibukkan dengan daging oleh tanggungjawabnya, maksudnya dia ni buat kerja yang ada kaitan dengan daging lah. Okey, bukan. Lau jaa man syughilat bil lahmi zimmatuhu. Ini masalah lain ni. Ini masalah macam ni. Ini masalah salam. Syughilat zimmah tu maksudnya salam. Maksudnya orang yang mana zimmahnya dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan daging. Dalam masalah muslim ilaih. Maksudnya dia ni muslim ilaih. Dia telah ditempah untuk beli daging. Lalu dia bawa lah daging yang telah ditempah oleh muslim tu. Lau jaa man syughilat bil laham. Maksud jaa bil laham. Bukan syughilat bil laham zimmatu. Kalaulah orang yang mana dia telah bawa daging yang mana telah ditempah daripada dia. Jadi orang dia bawa lah, dia bagilah kepada orang yang ditempah tu. Dia bawa masalah salam. Salam yang dalam baik tu. Maka orang yang tempah tu, talib tu, orang yang tempah, dia dakwa, dia kata, daging yang kamu bawa ni daging bangkai. Saya tak nak ambil, saya tak nak terima. Dia dah bayar duit kan, buat tempahan kan. Bila kita nak bagi, dia kata, dia dakwa. Betul, dia bawa dakwaan, dia kata, fulan telah serahkan kepada saya daging bangkai. Jadi dalam ini dia ada buat sikit masalah salam. Jadi adakah faqala siapa? Muslim ilahi kata, bal tahir, tak, daging ni suci. Daging ni hukumnya adalah suci. Wal yadu tashhadu li. Maka yad tu maksudnya daging tu datang daripada tangan saya, maka dia membuktikan benda tu suci sebab saya kan orang Islam. Maka daging tu datang daripada saya, maka daging tu adalah suci. Maka macam mana? Dia kata fal aslu, dalam masalah ni kita hukum daging tu adalah apa? Haram. Kecuali kalau dia boleh bawa bayinah bahawasanya daging tu adalah suci. Dia tapi kalau tengok dalam syarah tu, maksudnya dalam masalah ni kita hukum daging tu haram dari segi apa? Dari segi muslim tak wajib terima daging tu. Tu je, bukan daging tu haram dimakan. Faham? Maksudnya bila muslim ilaih dia dakwa yang ni engkar, siapa yang yusaddaq, maka yusaddaq muslim dalam masalah ni, maka dia maksud kita hukum daging tu haram, dia tak wajib terima laham itu. Tapi bukan laham, maksud adakah laham ini seolahnya keluar daripada kaedah al-aslu fil asya' at-taharah. Kenapa tak hukum suci pula? Jadi dalam masalah ni kita hukum haram dengan makna muslim tidak wajib terima sebab dia tempah yang boleh dimakan, maka yang ni tak wajib terima. Dan masalah ni ada sebut dalam kitab Adab Al-Hakimin, dan Abbad Zubairi telah riwayatkan semua farah ni, disebutlah nama-nama ulama yang telah meriwayatkan perkara ini. Okey. Sama juga dengan masalah kulit. Sama juga soal ini. Jadi itu seolah-olahnya dia bawa farah ni untuk menunjukkan ada satu surah yang mana kita hukum haram walaupun asalnya sesuatu adalah suci, iaitu berada dalam bab salam. Okey. Seterusnya dia bawa ni beberapa masalah yang mustasna, yang keluar daripada kaedah asal. Kan asalnya bila asal bertembung dengan ghalib, kita menangkan asal. Tapi ini ada beberapa masalah yang kita menangkan ghalib, bukan menangkan asal. Apa masalah tersebut? Wa fit talaq ra'au aksan naziri idza ma 'allaqa al-hinsa fi takhmiri jarratihi kal bawli min zabiyatin fil ma'i nushahiduhu wa mar'atun qad qadat yuqda bi ru'yatihi wa fi ash-shuhudi wa nawmi al-mar'i muttaki'an wa muddatil khuffi. Panjang, banyak masailnya. 10 masail. Yang mana bertembung asal dengan zahir kita hukum
zahir ataupun kita hukum ghalib. Masalah pertama dia kata, masalah pertama masalah talak. Masalah talak ni dia kata macam mana kat isteri dia. Lepas dia dah letak asir dalam tempayan, dan ditutup mulut asir tu, kemudian bila dia buka, ada apa? Dah jadi cuka. Lepas tu mulut dia gatai. Dia kata dia taklid talak macam ni. Dia punya surah taklid talak, dia kata, faham tak? Dia letak perahan anggur dalam tempayan, dia tutup. Kemudian selang beberapa ketika jadilah cuka. Dia kata kat isteri dia, kalaulah yang dalam bekas ni sebelum dia jadi cuka ni dia ada jadi arak, maka kamu jatuh talak. Maka sekarang faham tak? Tak tahu dia kata mulut macam tu kenapa? Cili je mulut tu. Apa munasabah? Jadi dia tak nampak pun daripada asir adakah dia ada melalui proses dia jadi arak. Tapi sekarang ni dia cuka. Dia kata kalaulah cuka ni sebelum jadi cuka dia ada proses dia jadi arak, maka jatuh talak. Sekarang benda ni tak tahu. Dia ada jadi selepas jadi asir tu dia lalu tak marhalah arak, barulah cuka. Jadi ghalibnya itulah. Tapi asalnya tak. Sebab masa letak tu asir, sekarang ni cuka. Tak tahu, tak nampak. Maka kita pakai ghalib. Ghalibnya, kalau nak jadi cuka mesti kena lalu marhalah arak, maka kita hukum perempuan tu jatuh talak. Itu contoh macam mana digunakan ghalib berbanding asal. Okey. Habis masalah pertama. Lagi dia bawa masalah kalbauli min zabiyah. Air kencing daripada kijang. Kijang dia kencing daripada air. Nusyahidu, dan kita tengok. Kita tengok dia kencing. Kita nampak dia kencing. Lepas tu kita datang ke air tu kita nampak berubah. Kemudian datang syak. Air ni berubah dengan sebab kencing kijang ke? Ataupun air itu berubah dengan sebab tulul muksih. Asalnya, maksudnya kalau kita hukum najis, dia keluar daripada asal kan? Jadi kita nak pakai asal. Kalau kita pakai asal, air ni suci lah. Tapi dalam masalah ini ditarjihkan ghalib. Sebab apa? Dipanggil ada qarinah. Ada qarinah yang kuat, yang mana mentarjihkan zahir, iaitu ada kijang memang kencing. Dia ulama kata dia punya syarat dia lepas dia kencing kita terus datang. Kalau lepas dia kencing, kemudian selepas baru kita tengok air itu ada warna kuning, maka kita hukum air itu suci. Kan? Maksudnya kalau kita datang memang betul dia berubah dengan sebab kencing kijang tersebut. Jadi ini dalam surah ni, nampak tak? Jadi bila kijang tu kencing, kemudian kita tengok air itu berubah. Jadi air ni berubah dengan sebab kencing kijang ke? Kita nampak dia kencing tu kan? Tapi kalau kita main dekat kita tengok, air tadi putih, bila datang jadi kuning, itu tak ada syak lah. Sekarang ni itu yang dia jadi syak tu bila yang ni dengan sebab kencing kijang ke ataupun tulul muks. Kalau kita pakai asal maka air itu suci. Kalau kita pakai zahirnya kijang kencing, maka zahirnya kuning, itu sebab kencing kijang lah. Maka dalam bab ni kita hukum air itu najis kerana mentarjihkan zahir. Masalah kedua. Masalah ketiga, wa mar'atun. Masalah ni macam ni. Kalau satu orang perempuan lepas dia dah mandi junub, lepas bersama suami dia, air mani keluar daripada faraj dia, dia kena mandi lagi sekali tak? Dia kena mandi lagi sekali. Itu ke? Yalah. Betul tu. Dia kena mandi lagi sekali tak? Maka bukan dalam kitab kata, dalam umdah pun ada sebut macam ni, kaedah dia. Kalau perempuan tu masa persetubuhan tersebut dia qada. Qada tu maksudnya dia climax lah, senang cerita bahasanya, maksudnya dia keluar air mani.
dia keluar air mani. Masa dia bersama dengan suami dia tu, dia ada qada. Maksud qada syahwatah. Keluar air mani. Sekarang ni bila dia tengok air mani keluar daripada farash dia, dia nak kena mandi lagi sekali ke tak? Sebab ada kemungkinan itu air mani suami, dan memang kemungkinan besar itu air mani suami dia. Tapi ulama kata, kalau masa persetubuhan itu dia ada keluar air mani, maka kita hukum air mani yang keluar itu adalah air mani suami yang bawa sekali air mani dia keluar. Maka bila air mani keluar daripada farash, maka wajiblah mandi. Itu surah. Dia ada 2 surah. Yang mana perempuan yang lepas mandi, dia keluar air mani, dia kena mandi lagi sekali. Tapi dia punya point dia qada syahwat. Sebab tu kalau dia bersama dengan suami dia, adalah kita kata kalaulah dia ini telah dirogol, mukrahah, ataupun dia disetubui oleh suami dengan tidur, jadi tak adalah isu qada syahwatah tu. Jadi kalau lepas dia mandi keluar air mani, maka confirm itu bukan air mani dia langsung, tak ada dalam tu, maka tidak dihukum, dia kena ulang balik mandi. Jadi kalau kita ikut hukum asal, dia tak perlulah ulang mandi lagi sekali. Tapi zahirnya tadi dia ada keluar air mani, maka kita hukum zahir bahawasanya air mani itu adalah air mani dia ada sekali. Faham tak? Kalau kita hukum asal, kita tak akan hukum dia semua mandi lagi sekali, sebab asalnya air mani tak keluar, kan? Okey, wa fi syuhud, wa fi syuhud, dan juga dalam masalah saksi. Dalam masalah saksi juga kita memakai zahir. Nanti ada contoh-contoh dia. Banyaklah contoh tentang syuhud ni. Kemudian dia bawa masalah seorang yang tidur dalam keadaan muttaqian. Dia tidur dalam keadaan wa naumul mar'i muttaqian, bersandar. Maksudnya dia tidur dalam keadaan papan punggung tidak tetap. Kan ulama kata kalau dia tidur je, kita hukum batal wuduk. Kenapa hukum batal wuduk? Pasti ke dia punya kentut punggung dia keluar angin kan? Asalnya tak keluar. Tapi kat sini dihukum pakai zahir. Bila mata tutup maka punggung terbuka, maka angin keluar. Jadi dalam masalah tu pun, dalam masalah tidur membatalkan wuduk, sekiranya tidak tetap papan punggung, telah dimaglubkan kaedah al-aslu tidak keluar angin. Tapi dia pakai kaedah ghalibnya akan keluar. Kerana Nabi kata al-ainan wika usai, mata ini adalah tali pengikat bagi punggung. Kemudian wa muddatil khuffi. Wa muddatil khuffi pun sama. Kalau satu orang tu dia syak, dia punya muddah khuf ni dah habis ke belum? Contohnya dia tak ingat, aku punya tempoh nak sabuk khuf ada lagi ke tak? Kita tak pakai kaedah asalnya belum habis tak. Dalam masalah khuf, asalnya dah habis. Bukan asalnya dah habis, kita hukum dah habis. Kita tak pakai kaedah asal dalam masalah ni. Orang tu dia syak, dah cukup ke 1 hari kalau dia ni tak musafir? Kalau dah cukup ke belum, kita pakai kaedahnya asalnya belum cukup lah. Tak, dalam masalah ni tak. Dia tak pakai kaedah asalnya belum cukup. Asalnya, sebenarnya asalnya dia tak boleh sapu atas khuf. Bila dia tak pasti tentang tempoh, maka dia kembali kepada asal. Asalnya satu orang kena ambil wuduk basuh kaki. Maka benda rukhsah tidak boleh dibuat dalam keadaan syak. Sama macam orang nak pergi musafir, dia tak pasti kilometer dia 90 ataupun tidak, kan tak boleh. Dia tak boleh pergi, tak boleh musafir. Kemudian au qasrin, sama juga orang qasar. Dia tak pasti dia boleh lagi ke semayang qasar ataupun tidak. Maksudnya hari dah habis ke belum. Maka kita hukum dia ni tak boleh semayang qasar, walaupun asalnya kira hukum hari. Kalau dia syak asalnya belum habis lah. Tak. Dalam bab ni, kalau dia syak je dia dah habis hari ke belum, hukumnya dia terus tak boleh semayang. Tak boleh semayang qasar. Kal jum'atihi, sama juga masalah semayang Jumaat. Ulama kata semayang Jumaat kan syarat dia mesti buat dalam waktu zuhur. Kalau orang tu syak waktu zuhur ada lagi ke tak ni, maka dia tak boleh semayang Jumaat, tak sah. Semayang Jumaat syarat dia yakin waktu yang berbaki cukup untuk semayang Jumaat. Kalau dia tak pasti baki ni cukup kita cukup, asalnya dia orang tak boleh semayang Jumaat. Ataupun dia orang syak, bukan Jumaat ni surah dia macam ni, dia semayang, kemudian syak, kita semayang Jumaat tadi, waktu zuhur masih ada ke ada sebahagian semayang tu ada keluar dari waktu zuhur. Kalau ikut kaedahnya, asalnya waktu zuhur belum keluar. Kalau waktu zuhur belum keluar, kita hukum Jumaat tu sah kan.
Tapi kat sini tak pakai. Bila dia syak je waktu zuhur ada baki ke tak, dia tak pakai kaedah. Asalnya waktu zuhur masih ada, tapi dia kena sempurnakan sembahyang Jumaat tu jadi sembahyang zuhur. Jadi ini semua masail yang tidak menggunakan asal. Tak menggunakan asal. Tapi sebenarnya kalau kita nak perhalusi, dia ada sebab dia kenapa tak boleh pakai asal dalam semua bab ni. Kalau kita tengok betul-betul kebanyakannya khuf, qasar, Jumaat ini semua benda yang keluar daripada asal. Dia kaedah ada, kita tak boleh buat benda rukhsah dalam keadaan syak. Tak boleh. Benda rukhsah kalau kita tak pasti kita boleh buat ke tak, hukumnya tak boleh buat. Kerana asalnya kena buat yang tidak rukhsah secara sempurna. Kemudian minal mukusi al-hawaya war-ru'usu kadha akari'un fa bi misrasan li hawdatihi baydul qimari haramun aklu suhtun alamatu suhti fi kasru qishratihi taqdimu aslin ala zi halatin ghalabat qala al-qarafi lana hukmun bi rukhsatihi ahsin bika nadhran wa tub su'alaka la tashqa bi umuran la tashqa bi dhai'atihi. Dia kata minal mukus. Mukus ni apa? Cukai lah. Minal mukusi al-hawaya. Hawaya mubtada muakhar. Acha. Al-hawaya minal mukus. Hawaya ni asalnya makna usus, kan? Hawaya dia kata al-am'a. Al-hawaya minal mukus war-ru'usu kadha akari'un fa bi misra. Apa makna ni? Oh, faham. Dia kata hawaya tu maksudnya usus, kepala, kira tu lah, kaki gabir kan. Kalau dia ni datang daripada cukai, maksudnya cukai kena bagi benda-benda ni. Faham? Dia kata al-hawaya war-ru'us wal-aqar minal mukus, yang datang daripada cukai. Maka dia kata fa bi Misra, maka di Mesir, maka hendaklah kamu tanya okey, betul? Dia kata apa? Kalau kamu duduk di Mesir, sebab dia kata waktu tu zaman Mesir banyak mukus ni, banyak apa? Hawaya, ru'us dan juga kura. Hawaya ni yang dalam ni, ru'us kepala-kepala kambing, kepala-kepala lembu, dan juga kura, kaki. Yang jual kat pasar tu itu banyak daripada cukai. Daripada apa? Cukai. Jadi dia kata, maksud dia orang cukai, betul dia orang jual. Daripada ni balaci pemimpin ni, dia ambil daripada cukai tu, lepas tu dia jual. Jadi dia kata pembeli hendaklah tanya, ini kamu jual ni, adakah cukai yang dibayar cukai haram oleh apa? Oleh peniaga-peniaga, mungkin peniaga-peniaga daging kan, so dia kena bayar cukai dalam bentuk ru'us, hawaya dan juga akaret. Jadi dia kata mushtari boleh tanya, ini datang daripada mana? Adakah ini datang daripada cukai? So kalau cukai saya tak nak beli, kerana ia pada waktu itulah, maksudnya kata pada wakil pada itu, ia banyak diambil secara zalim daripada peniaga-peniaga. Maka balaci ni, a'wanu, dia kata a'wanu sultan ni jual pula pada orang lain, so kita tak boleh beli sebab benda tu haram. Jadi benda tu haram, mana boleh beli? Maka kita tanya untuk ihtiyat. Itu maksud dia. Kemudian baydul, bayd ni maksudnya telur. Baydul qimar. Qimar ni kalau ikutnya judi lah. Maksudnya apa? Telur judi. Kok mana telur judi? Telur judi tu maksudnya telur yang apa? Yang dihasilkan melalui apa? Melalui hasil judian. Baydul qimari haram. Haram akluhu suhtun. Makannya adalah haram. Suhtun. Suhtun maksudnya haram lah. Kemudian
alamatus suhti fihi kasru qishratihi. Ini zaman dia. Dia kata pada waktu zaman tu tak jelas sangat dia punya maksud dia. Maksudnya dia terang-terang wakil zaman dia. Maksudnya kalau telur tu adalah telur yang datang daripada suh tu, dia punya tanda dia pecah. Dia kata pecah. Macam mana kalau telur dah pecah, tak ada isi. Tapi dia nak terangkan tentang wakil zaman tu. Saya pun tak faham maksud ibarat dia. Tapi dia kata tanda telur yang hasil daripada qimar pada zaman tu, telur tu dia apa? Alamat dia apa? Dia punya kulit dia tu pecah. So kalau kulit dia pecah, itu tanda. So kalau ada tanda macam tu, kamu jangan makan. Point dia boleh kita ambil secara ijmali. Maksudnya kalau ada sesuatu yang mana ada tanda dia ini adalah diambil daripada hasil yang haram, maka kita jangan makan. Okey. Taqdimu aslin ala zi halatin ghalabat. Allahu akbar. Taqdimu aslin ala zi ala zi halatin ghalabat. Qala al-Qarafi lana hukmun bi rukhsatihi. Baca dia punya syarah dia. Inna taqdim al-asl. Oh, was-was kot rasa. Kama sabaqa huwa al-hukmu bi rukhsati. Afaza biha ma ahsana hadha an-nazar fa'mal. Dia sambung ke bait bawah. Bukan. Baca taqdimu aslin. Apa dia punya syarahan dia? Hal tu kalau baca was-was. Mana sih kita? Oh, apa ni sakut pula ai. Tapi dah. Tak ada syarah sini. Allah SWT. Mana? Kat nombor 1. Inna taqdim asal al-ghaliq wa huwa hukmun bi rusakh wa akhdha wa ma sana hadha al-fa'l bi utruk. Oh. Okey, faham. Dia kata maksud dia mendahulukan asal atas zi halatin ghalabat. Maksud halatin ghalabat tu maksudnya ghalib lah. Ghalib. Kan kaedah mendahulukan asal atas ghalib kan? Yang kita baca tadi. Imam Qarafi kata lana hukmun, bagi kita hukum untuk mengambil rukhsah dengan rukhsah. Dia kata sebenarnya mendahulukan asal berbanding ghalib ni merupakan satu rukhsah. Merupakan satu rukhsah dalam syarak. Maknanya asalnya baju ni suci. Asalnya mulut ni suci. Asalnya ini adalah rukhsah. Ini adalah merupakan rukhsah yang diberikan kelonggaran kepada kita. Kalau orang tu dia nak ambil yang ghalib, dia ambil yang berat lah. Tapi kalau dia nak ambil rukhsah, dia kira hukumnya, hukum asal adalah seperti mana yang kita telah terang. Itu maksud taqdimu aslin ala zi halatin ghalabat. Qala al-Qarafi, Imam Qarafi, dia kata lana hukmun bi rukhsatihi, bagi kita hukum untuk mengambil rukhsah tersebut. Okey. Ahsin bihi nazaran, maka kamu perelokkanlah dengannya dengan kaedah tadi, dengan pandangan kamu. Maksudnya gunakanlah pandangan ketelitian kamu dengan kaedah tadi. Watruk su'alaka, kamu jangan banyak sangat bertanya
la tashghal bihi umran tashqa bi dhai'atihi. Janganlah kamu sibukkan masa kamu dengan banyak tanya ini apa ini. Hukum asalnya suci, asalnya dia kata jangan kamu sibukkan masa kamu dengan umur kamu dengan benda ini, kamu akan celaka ataupun menyesal rugi dengan sia-sianya masa kamu. Kemudian dia kata ma'aradal asla fihi ghalibun abada fatarkuhu wara'un da'hu liribatihi. Dia nak pergi kepada wara' pula. Yang tadi kan kaedah hukum fiqah kan. Dia kata ma'aradal asla fihi ghalibun abada fatarkuhu wara'. Dia kata apa sahaja yang bertentangan akan asal padanya oleh ghalib. Maksudnya mana-mana isu yang ghalib bertentangan dengan asal, segi hukum fiqah kita ambil asal. Tapi mengambil ghalib adalah wara'. Itu maksudnya. Ma aradal asla fihi ghalibun abada fatarkuhu wara'. Tarkuhu maksudnya tarkul asal. Ma aradal asla fihi ghalibun abada fatarkuhu wara'. Da'hu, tinggalkanlah asal liribatihi, kerana ada ribah dan keraguan yang ada padanya. Jadi musannif dia sempurnakan juga supaya janganlah yang kita terangkan tadi itu untuk hukum apa? Hukum maknanya orang biasalah. Tapi kalau nak naik tinggi lagi, dia gunakan jalan wara'. Wa mastawa indana fihi taradduduna aw kana fi zannina tarjihu tuhratihi fatarkuhu bid'atun wal bahtha anhu ra'aw dalalatan tarkuha awla li bid'atihi inna tanattu'a da'un la dawa'a lahu illa bitarkika iyyahu birumati. Kemudian dia nak terangkan tentang ada orang yang mana dia panggil tanattu'. Memberatkan pada benda yang tak berat. Tak boleh. Dia kata wa mastawa indana fihi taradduna. Tadi kan ghalib. Kalau ghalib kita pegang yang ghalib tu walaupun tak yakin kan. Tapi sekarang ni dia punya sangkaan tu 50-50. Wa mastawa indana fihi taradduduna. Au kana fi zannina tarjihut, ataupun ghalibnya adalah suci. Dia kata dalam dua situasi apa? Situasi suci dan tak suci itu sama banyak. Ataupun adalah menurut sangkaan kita lebih berat yang belah suci. Maka dia kata dalam dua situasi ni meninggalkannya adalah bid'ah. Maksudnya ghalibnya benda tu suci. Dia kata dia nak ambil wara', dia tak pakai. Jadi meninggalkan sesuatu yang ghalibnya adalah suci, maka perbuatan meninggalkan tu adalah bid'ah. Bid'ah maksudnya berlebihan dalam agama. Faham tak maksudnya? Fatarkuhu bid'ah. Tarku apa? Tarku mastawa indana fihi taradduduna au kana fi zanniya tarjuhu tuhrati, maka fatarku bid'ah. Kemudian wal bahthu anhu ra'au dalalah, mencari-cari, mencermati, menghalusi dalam benda yang macam ni, ulama berpandangan perbuatan tu adalah sesat. Tak suruh kan? Itu dah dipanggil tanattu'. Maka dia kata tarkuha aula li bid'ati, maka kamu kena meninggalkannya lebih aula kerana ia adalah merupakan bid'ah dalam agama. Maksudnya tanattu'. Macam yang satu orang jumpa kismis, dia iklan, siapa dia hilang kismis? Sayyidina Umar pukul dia. Kamu ingat apa benda? Ini wara'. Hilang kismis nak iklan. Makan je lah kismis tu. Kan? Tak perlu nak iklan-iklan. Jadi itu contoh tanattu' yang bukan wara', dia panggil mazmum. Dia adalah sesuatu yang mazmum. Kemudian dia kata inna tanattu'a adalah satu penyakit. Jadi tanattu' tu kadang boleh bawa kepada was-was. Dia tak perlu takalluf sampai macam tu. Dia takalluf, benda tu tak disuruh pun. Dia cuba nak takalluf. Bila kan Nabi kata tidaklah melawan agama seorang itu melainkan ghalabah. Apa hadis lain? Yushaddid ahadun illa ghalabah. La yushaddad din ahadun illa ghalabah. Habis. Illa bitarkika iyyahu. Cara nak hilangkan tanattu', kamu kena tinggalkan tanattu' tu semua sekali. Pergi kepada hukum yang jelas. Wara' memang ada. Sebab tu bila bahas tentang wara', dia terangkan juga wara' yang betul, wara' yang palsu.
supaya orang tu dia tahu border yang betul, supaya dia tidak tertipu dengan syaitan dalam bab yang tak sepatutnya dia beratkan diri dia. Kita nak habis. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qad madha awwalan hamdun li khaliqina wa akhiran falahu hamdun li ni'mati. Tak payah terjemah. Thumma as-salatu ala al-mukhtari safwatihi Muhammadil Mustafa azka bariyati, bari makhluk, wa alihi wa sihabin kullama zukiru saqal ilah lahum azka tahiyyatihi wa ba'da dhaka fasal, mintalah oleh kamu afwal karim, keampunan daripada Tuhan yang Maha Penyayang, liman, bagi untuk orang yang abana afwan, abana ay azhara maksudnya dia mohon kita doa untuk musannif, doa untuk dia kata, tengok ayat dia, fasal afwal karim liman abana afwan. Dia kata kamu mintalah afwan, mintalah keampunan daripada Tuhan yang mulia untuk orang yang telah menjelaskan kepada kamu afwan, iaitu najis-najis yang dimaafkan. Afwan tu maksudnya orang yang telah terangkan. Jadi orang telah tolong kamu, terangkan benda mana mudah tak mudah. Jadi itulah doa untuk dia. Itu maksud dia. Wasal, dan mintalah oleh kamu daripada Allah takfir, pengkafarahan. Maksudnya mengkifarahkan zallah, segala kegelinciran, kesalahan yang telah dilakukan. Abana an muskilin naddat syawariduhu anil fuhumi wa an i'dali uqdatihi. Dia kata orang itu, maksudnya dia lah, telah menjelaskan, menzahirkan tentang kemuskilan. Naddat sebenarnya liah. Liah dia punya syawarid, maknanya bertaburan dan bertempiaran dia punya syawarid. Syawaridul masail ni ulama kata, masalah-masalah yang bertabur. Dia ada kat kitab ni sikit, kitab ni sikit, kitab ni sikit. Sekarang ni tengok musannif kumpulkan buat satu kitab. Jadi masail dia panggil syawaridul masail. Jadi dan naddat syawaridu anil fuhum, dan dia jadi apa? Liar, payah untuk dapat difahami. Jauh untuk dapat difahami, maka dia telah dekatkan, dia telah mudahkan untuk kita supaya masalah itu lebih mesra jinak dengan akal kita, sehingga kita boleh memahaminya. Kemudian wa'an i'dali uqdatihi, dan musannif dia kata orang itu telah menjelaskan i'dal, kan masalah mu'dilah dia bagi masalah rumit dan sukar, maka dia telah membuka kesulitan ikatannya. Maksudnya masalah yang bersimpul tu, dia punya mu'dil tu, maka dia telah rongkaikan supaya benda tu mudah di hadapan kita. Libnil imadi fasal lutfal ilahi bihi, maksudnya ibnil imad, fi kulli amrin asa, dalam semua urusan moga-moga diputuskan, dihukumkan dengan mudah segala urusannya. Wa in tara hasanan, dia kata kalau kamu tengok kitab ni bagus, fallah yahmaduhu. Tahmaduhu ke yahmaduhu? Nahmaduhu. Nahmaduhu pun boleh juga yahmadu. Kalau kamu tengok ada baik pada kitab ini, maka fallaha ke? Fallahu ke fallaha? Ha kan? Sini hu. Fallaha lah. Maka kalau kamu tengok ada benda baik dalam buku ni, maka hanya kepada Allah dia memujinya. Dia tu maksudnya dia. Ngarap. Dia guna kata dia. Mungkin setengah kita nahmadu, kami memuji Allah kalau kamu rasa ada benda bagus, benda molek pada yang dikarang ini. Wa in tara sayyi'an, kalau kamu tengok tak elok, faqsid, maka pergilah, tujulah untuk tutup segala keaiban yang ada pada catatan ini. Astaghfirullah mimma qultuhu khata'an wa khalafa ar-ra'yu fihi nassa hikmatihi abiyatuha qad atat bil 'addi qailatan sir bi nabihan wa kum fi syukri nikmat. Dia tu dia bawa tu rumus berapa bilangan syairnya. Dia kata aku mohon ampun daripada Allah daripada aku yang mengatakan saya salah, dan pandangan yang telah bertentangan padanya akan nas hikmahnya. Dia kata bilangan baiknya qad atat dengan apa? Dengan hisab jumal. Berapa tu? Sir ke sad? Sir maksudnya 290.
Dia sir je. Maksud berapa bilangan Pak dia terkumpul dalam perkataan sir. Sir. Sir tu apa? Sir ni dia kata sad. Sad ni dalam hisab jumal maknanya 90 dan ra 200. Jadi dia kata berapa bilangan sir. Ini biasa ulama dia bagi isyarat pada bilangan tu menggunakan hisab jumal dia panggil. Hisab jumal abjad, hawas, hati, kaliman semua tu. Sir bi, tapi dalam masa yang sama dia buat nasihat terakhir dalam kitab dia kata sir bi nabihan wa qum fi syukri ni'matihi. Sir tu maksudnya jadilah. Sara yasiru sir. Jadilah oleh kamu denganku sebagai orang yang cerdik. Wa qum, bangunlah oleh kamu untuk mensyukuri nikmatnya ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahida wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tak, dawabit dia kalau kita nak amal sendiri boleh. Yang masalah tu kalau nak keluarkan fatwa kepada awam kan. Untuk amal sendiri ulama kata boleh mengamalkan walaupun qaul dhaif. Walaupun dawabit dia jangan sampai jadi talfiq lah. Talfiq tu maksudnya menjadi surah yang mana semua mazhab mengatakan kalau sembahyang tu semua kata tak sah, dia campur-campur. Jadi dhabit dia dia niat untuk taklid sebelum amal lah. Memang ada khilaf juga kan, tapi dia niat taklid sebelum amal. Tapi walaupun kalau benda tu dah berlaku pun lepas tu dia taklid pun dibenarkan. Masalah beramal dengan akwal yang berbagai ini ada ditulis dalam Fawaid Makiyah. Sebab tu macam Fathul Mu'in, Buriyah Mustasyiri, dia ihtimam tu sebut masalah mazhab-mazhab lain sebagai maklumat yang mana kadang-kadang seorang mufti, seorang ustaz dia perlu sama ada untuk amal diri dia ataupun untuk bagi irsyad. Bukan fatwa, dia bagi irsyad kepada contohnya orang itu ini untuk kadang jadi was-was ke apa ke supaya dia ambil yang lebih ringan dan dia terlepas daripada. Dia ada sekolah yang tu dia kata isu ni qadiyah ni ambil ini tak ambil campur-campur yang lain. Tak ada, semua kaedah dia sama. Kita boleh ambil. Boleh. Jangan sampai dia panggil tatabbu'ur rukhas dan talfiq tu bercerai. Kalau benda tu memang ada darurah keperluan, lagilah tuntutan untuk mengambilnya lebih. Contohnya ada satu masalah qaul dia dhaif. Yang ni rajih. Tapi yang diamalkan oleh masyarakat ialah yang qaul dhaif. Ulama kata kita kena biarkan masyarakat amalkan yang qaul dhaif. Itu apa ni Syawamah sebut kan dalam Ma'alim Irsyad dia. Dia kata pelajar kalau balik ke kampung dia, masyarakat dia mengamalkan benda yang marjuh dalam mazhab Syafi'i contohnya. Tapi benda tu dah diamal secara menyeluruh. Maka kita biarkan je mengamalkan, tak perlu nak geger, nak kata oh ini rajih, ini dhaif apa semua. Sebab benda tu selagi mana benda tu ada qaul, bukan dia amal luar daripada agama Islam kan. Benda tu masih ada kot, dan apatah lagi kalau telah mengumumi
dalam masyarakat, biarkannya, kan? Biarkan amalan itu walaupun dia adalah marjuh di dalam mazhab. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli